Industri perancangan harta secara syariah semakin berkembang dari masa ke semasa. Kepelbagaian portfolio harta yang dimiliki oleh orang Islam hari ini menjadikan proses pengurusan harta pusaka semakin rumit dan kompleks. Walau bagaimanapun, situasi ini tidak menjadi penghalang untuk orang Islam berterusan mengumpul dan memanfaatkan harta. Tetapi bagaimana harta tersebut boleh dirancang dengan baik dan dimanfaatkan untuk waris dan generasi yang akan datang? Inilah cabaran yang wujud untuk umat Islam pada hari ini di dalam pengurusan harta mereka. Persoalan lain yang perlu difikirkan oleh umat Islam ialah bagaimana harta ini dapat digemblengkan untuk manfaat ekonomi umat Islam khususnya di Malaysia pada masa hadapan. Di Wasiat Shop Berhad, kami memegang visi untuk menjadi syarikat amanah patuh syariah yang utama di Malaysia dengan memberikan perkhidmatan pelanggan yang terbaik serta menyebarkan maklumat yang telus kepada pelanggan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selama 15 tahun sepanjang operasi Wasiat Shop, kami memegang utuh prinsip bahawa kewujudan Wasiat Shop adalah untuk memperkenalkan perkhidmatan perancangan harta dan pengurusan harta pusaka secara syariah sepenuhnya. Dan untuk tujuan itu, Wasiat Shop berbangga pada tahun ini kita telah menjangkau umur 15 tahun dan kita dibantu dari segi pengurusan kita melalui lembaga pengarah yang profesional dan berpengalaman luas, melalui tadbir urus korporat setaraf syarikat senaraian awam dan juga melalui panel syariah yang berpengetahuan tinggi dan mempunyai pengalaman berpuluh tahun di dalam hukum syarak dan pelaksanaan undang-undang syariah di Malaysia. Faktor ini memberi kekuatan kepada Wasiat Shop untuk memastikan kami memberi perkhidmatan patuh syariah sepenuhnya yang terbaik untuk umat Islam di Malaysia. Wasiat Shop Berhad memulakan langkah pertama di KLCC pada tahun 2004 dan kemudiannya beroperasi di Jalan Kuching selama hampir 13 tahun. Kini Wasiat Shop Berhad beroperasi sepenuhnya di dataran Kasket, Kota Damansara dan sudah pun berdaftar sebagai sebuah syarikat amanah patuh syariah di bawah Akta Pemegang Amanah 1949. Melalui lebih dari 2,000 orang perunding profesional yang terlatih di seluruh Malaysia, Wasiat Shop Berhad mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada umat Islam di Malaysia. Lebih dari 40,000 dokumen perancangan harta telah disediakan dan lebih dari 300 perintah pengesahan hibah telah diperolehi dari Mahkamah Syariah seluruh semenanjung Malaysia. Wasiat Shop Berhad pada hari ini memegang reputasi sebagai syarikat amanah patuh syariah yang menawarkan perkhidmatan dan produk yang paling komprehensif kepada masyarakat Islam di Malaysia. Dengan lebih dari 35 solusi perwarisan harta yang ditawarkan kepada masyarakat, Wasiat Shop Berhad hari ini mampu memenuhi apa sahaja keperluan perancangan harta mengikut portfolio harta yang dikendaki oleh umat Islam di Malaysia. Faktor ini menjadikan Wasiat Shop sebagai pilihan utama masyarakat Malaysia di dalam merancang harta mereka mengikut kaedah syariah. Kami di Wasiat Shop Berhad bersedia membantu dan memberikan 100% komitmen kami kepada anda serta waris-waris di dalam mengurus dan merancang harta anda mengikut kaedah syariah. Kerana apa? Kerana rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Subhanaka la ilma wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ni kita dapat bersama-sama. Waalaikumsalam semua. Alhamdulillah, tengok semua sehat dan ceria ya. Semoga kita dalam sesi PKP ni berada dalam keadaan sehat walafiat, tenang spiritualnya, positif emosinya ya, untuk kita melalui ujian yang Allah turunkan kepada kita. Sebelum kita memulakan perbincangan kita, perkongsian kita pada pagi ini, sama-samalah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, menjaga keselamatan kita, menjaga keselamatan, kesihatan ahli keluarga kita. Ya, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was-sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa anfusana wa ahlana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'al kanafika wa iyazika wa amanika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zibaghin wa min syarri kulli zi syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahitna bitaqwa wal istiqamah wa izna min muji nadamatil fil hal wa naka sami'u du'a. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wal azabil akhirah wasrif syarrad dunya wal azabil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal jannah wa abwabal salamah wa abwabal barakah wa abwabal afiyah وابواب الرفاهية يا الله يا كريم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Sound testing, clear tak sound? Kalau boleh kawan-kawan yang sudah pun online bagi respon sound clear ataupun tidak ya. Kalau boleh bagi respon. Dalam masa yang sama share sebanyak-banyaknya dengan grup, dengan kawan-kawan kita ya, dekat FB personal kita, share sebanyak-banyaknya
perbincangan kita pada pagi ini ya. Dan mana kawan-kawan yang belum masuk tu jemput dia orang masuk ya, jemput dia orang masuk ramai-ramai ya. Kita share sebab kita rasakan bahawa ini adalah satu ilmu yang kita perlu kongsikan dengan masyarakat. Kita share bukan sebab nak dapat hadiah ya, kita share sebab kita hendak sebarkan kepada orang ramai ya. Jadi alhamdulillah sound semua clear, kawan-kawan bagi respon sound clear, alhamdulillah ya. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan berkongsi satu sesi khas ya. Saya telah lama tak buat sesi macam ni sebenarnya ya, satu sesi khas berkaitan tentang bagaimana kita boleh memainkan peranan sebagai dai untuk menyebarkan ilmu yang berkaitan dengan fiqh mawaris kepada masyarakat ya. Jadi pada hari ini dalam keadaan ekonomi macam ni, saya teringat pada tahun 1998 apabila pasaran saham jatuh menjunam dan ekonomi Asia telah terjejas dengan teruknya pada tahun 1998. Saya ketika itu berada di Rashid Hussein di RSB ya. Jadi bila ekonomi menjunam dan stock market crash pada ketika itu, yang turut sama terlibat ialah saya ya. Saya turut sama terlibat, dan pada ketika itu siapa yang follow Arifin Sabirin official, ini yang kita bersiaran ini daripada FB WhatsApp Shop Berhad kan, daripada FB WhatsApp Shop Berhad, laman rasmi official WhatsApp Shop Berhad. Jadi minta kawan-kawan yang dah tengok ni share dan like ya, FB official WhatsApp Shop Berhad ya. Kita ada 4 FB yang berkaitan ya. Ada FB WhatsApp Shop Berhad, ada FB official WhatsApp Shop Berhad, ada FB personal saya Arifin Sabirin, dan ada FB official saya Arifin Sabirin official. Jadi minta yang melihat ini share dan like ya. Baik. Pada tahun 1998 tadi tu, saya ulang balik, pada tahun 1998 saya adalah antara mangsa kegawatan ekonomi ya. Jadi saya ingat pada masa tu, daripada seorang yang biasa berpendapatan puluhan ribu sebulan ya, tiba-tiba terus tak ada pendapatan, zero ya. Dan selama setahun, hampir setahun, tak sampai setahun lah, lebih kurang dalam 4 bulan 5 bulan macam tu lah ya, terkapai-kapai, tak tahu nak buat apa, kereta nak kena bayar. Sekarang ni alhamdulillah kerajaan Bank Negara telah melancarkan moratorium. Dulu masa tahun 1998 tak ada moratorium. Jadi susah macam mana pun, loan rumah tetap kena bayar, loan kereta tetap kena bayar. Sekarang ni alhamdulillah ada moratorium, dulu tak ada ya. Jadi bayangkan bagaimana struggle-nya kita pada masa itu ya. Jadi saya ucap terima kasih pada semua yang dah masuk, invite kawan-kawan untuk masuk lagi, kepada rakan-rakan daripada syarikat perancangan harta yang lain yang juga turut memerhatikan FB live saya ucapkan selamat datang ya. Kita berkongsi ilmu bersama-sama, jangan risau. Beberapa hari yang lepas, dalam sesi yang lepas, bila saya sebut je macam ni, semua orang lari kan, tiba-tiba je view drop kan. Janganlah lari, dengar je, tak apa, insyaAllah ya, ilmu untuk dikongsikan bersama, tak ada masalah ya. Jadi pada hari ini insyaAllah kita akan memberikan satu gambaran kepada masyarakat di luar sana, terutamanya kepada kawan-kawan kita yang kena VSS, yang diberhentikan kerja, yang disuruh bercuti tanpa gaji ya. Sebenarnya keadaan ekonomi macam ni dia menawarkan peluang bagi orang yang dapat melihat peluang di sebalik ancaman ya. Jadi hari ini saya nak bagi tahu tentang peluang itu ya. Jadi kita akan berkongsi lebih kurang dalam masa sejam insya-Allah ya. Untuk saya tajuk hari ini ialah mencapai kejayaan duniawi dan ukhrawi bersama WhatsApp Shop Berhad ya. Jadi insyaAllah harap-harap hari ini tak ada masalah teknikal. Kita telah berusaha kuat ya untuk memastikan tidak ada masalah teknikal pada hari ini ya. Jadi insyaAllah kita akan terus berkongsi ya. Kita akan terus berkongsi kita punya presentation pada hari ini, dan saya nak mengajak masyarakat di luar sana ya, financial planners ya, kawan-kawan yang berminat untuk bersama-sama dengan WhatsApp Shop, marilah kita bersama mencapai kejayaan duniawi dan ukhrawi. Saya ingat apabila kita panggil jemput Datuk Dr. Afifi Al-Akiti
cendekiawan kita yang berpusat di Oxford. Saya rasa Dr. Afifi Akiti ni ramai orang kenal kerana dia adalah salah seorang daripada 500 orang Muslim paling berpengaruh di dunia. Ya, dan dia juga merupakan timbalan pengerusi jawatan kuasa tertinggi bagi hal ehwal Islam untuk Majlis Raja-Raja. Ya, dia timbalan pengerusi. Jadi dia seorang yang sangat famous. Semasa di Wasiat Syok Berhad, kita jemput Datuk Afifi datang. Kalau tuan-tuan nak tengok ucapan ataupun sedikit apa yang Datuk Afifi ceritakan, dia ada dalam TV Wasiah di YouTube. Ya, pergi ke YouTube TV Wasiah, like TV Wasiah. Dekat situ ada banyak maklumat. Ya, jadi Dr. Afifi mengatakan bahawa bila kita berdoa, tadi kita ada doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi maknanya bila kita hendakkan kejayaan duniawi di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Ini apa yang Dr. Afifi cakap, bukan saya cakap. Saya bukan scholar. Ya, saya tak tahu apa-apa, saya bukan scholar ya. Dr. Afifi cakap, ya, kalau kita hendakkan kejayaan di akhirat, kita kena dapat kejayaan di dunia. Ya, kita tak boleh tinggalkan dunia untuk mengejar akhirat 100%. Kita juga tidak boleh tinggalkan akhirat untuk dapat dunia 100%. Dr. Fifi bagi analogi yang cerita dia panjang tapi seronok. Dia bagi analogi tentang cerita Star Trek. Ya, jadi kita tak pernah dengar ya ceramah-ceramah berkaitan agama ni kaitkan dengan cerita Star Trek. Ya, tak pernah dengar kan. Jadi dia kaitkan dengan cerita Star Trek. Dia bagi perumpamaan. Dia kata seorang anak murid belajar daripada seorang gurunya sangat zuhud, duduk dalam pondok macam nak roboh, tapi ilmunya masya-Allah sangat tinggi. Jadi guru ni bagi tahu pada anak murid dia, ya, dia kata kau pergi cari guru aku, kata dia. Cari guru aku, nama sekian. Tu yang dia guna nama Star Trek tu, kan. Jadi nama guru aku, nama sekian. Kau tanya dia, adakah zuhud aku ni sudah cukup bagus sebagai seorang ilmu agamawan. Sebab dia hidup zuhud, duduk dalam pondok ni kalau kena tiup angin. Ni cerita Datuk Afifi, saya masih ingat jelas lagi. Cerita dia kalau pondok tu kena tiup angin, pondok tu roboh. Punya zuhudnya dia, pakaiannya buruk, punya zuhud dia, tapi ilmu dia tinggi. Jadi anak murid ni pergilah mengembara mencari guru kepada guru dia. Bila dia jumpa guru kepada guru dia sampai rumah banglo besar macam dekat Damansara High. Kan, dia sampai satu rumah banglo besar, siap guard lagi kat depan. Dia pun fikir, betul ke ini rumah guru kepada guru aku? Sebab guru aku zuhud, duduk dalam pondok. Tapi guru kepada guru aku duduk rumah banglo macam istana. Betul ke ini rumah dia? Ya, jadi kebetulan guru kepada guru tadi tu ada di luar. Dia pun tegur dan dia pun berbual. Lepas tu anak murid ni pun tanyalah, wahai Syekh, kata dia, adakah guru aku yang mengajar aku yang duduk dalam pondok itu adalah seorang yang cukup zuhud? Kan? Jadi jawapan guru yang duduk dalam rumah banglo ni ialah dia tidak zuhud. Lepas tu dia tidak cukup ilmu agamanya. Bayangkan dia duduk rumah banglo dengan driver, dengan guard, dengan apa semua ada kat depan tu, kan. Guru kepada murid ni tadi duduk pondok yang kalau ditiup angin pun roboh. Tapi dia cakap dengan anak murid ni, dia kata kau pergi balik, kau beritahu guru kau dia belum cukup zuhud dan ilmu agama dia belum cukup tinggi. Anak murid ni sakit kepala, kan, sebab dia tengok guru dia zuhud, tak ada buat kerja lain, kan. Kerja beramal ibadat aja. Pakai baju koyak rabak, duduk dalam, nak zuhud macam mana lagi, kata dia, kan. Jadi dia pun balik, dia cerita pada guru dia. Jadi bila dia cerita pada guru dia kata betul lah seperti apa yang guru aku sebut. Aku tidak faham, ilmu agama aku belum cukup tinggi. Sebab itulah dia duduk di dunia ini dalam keadaan miskin. Ya, jadi kita, ya tuan-tuan, di Wasiat Syok Berhad, kita ajak perunding-perunding kita, da'i-da'i kita, supaya kita seimbangkan duniawi dan ukhrawi. Sebab tu saya nak ajak tuan-tuan di luar sana, marilah kita sama-sama mengejar kejayaan duniawi dan ukhrawi bersama Wasiat Syok Berhad. Okey, sebelum kita bermula lebih jauh, saya ingin perkenalkan diri saya. Mungkin yang dijemput-jemput ramai-ramai ni kata Mamat mana pula ni, kan. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Arifin Sabirin. Saya adalah pengasas, founder kepada Wasiat Syok Berhad dan sekarang bertindak sebagai CEO Wasiat Syok Berhad. Ya. Perjalanan saya, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam industri perancangan harta dan pengurusan pusaka secara syariah ini bermula daripada tahun 1998. Maknanya sudah 22 tahun saya di dalam industri. Wasiat Syok Berhad sudah 15 tahun
Tetapi saya sendiri di dalam industri semenjak tahun 1998. Ya. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang daripada syarikat perancangan harta yang lain yang ada bersama-sama yang juga turut melihat. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Ya. Tahun 1998 saya memulakan kerjaya saya. Ingat tak tadi saya sebut tahun 1998 market crash. Betul? Dan saya pun menganggur. Tuan-tuan baca Arifin Sabirin official saya, tuan-tuan akan jumpa kisah saya menjadi supervisor tandas pada tahun 1998 di Bukit Bintang Plaza. Ya. Masa tu saya pergi interview, semua reject interview saya sebab dia orang kata overqualified. Ya. Kemudian saya bawa sijil SPM je. Pergi interview, dapatlah jawatan sebagai supervisor tandas. Alhamdulillah, walaupun gajinya cuma 1,200, ya, tetapi itulah gaji yang halal, yang barakah yang saya bawa balik ke rumah. Selepas beberapa bulan, sebulan dua tak ada pendapatan, tiba-tiba dapat 1,200. Masya-Allah. Sujud syukur tuan-tuan. Sujud syukur, ya. Walaupun kerjanya mungkin hina di mata orang, ya, sebab kerja inspection tandas, saya graduate. Kan, saya graduate, saya pernah belajar di National University Singapore dalam exchange student. Saya represent student leader daripada Malaysia, belajar di National University Singapore selama 1 semester di bawah ASEAN Visiting Student Fellowship Program, ya, anjuran Singapore International Foundation. Ya, I represented Malaysia with another 3 students, ya, 4 orang daripada Malaysia. Tapi masa zaman susah, cuci tandas, kan, bukan cuci tandas lah, saya supervise makcik-makcik cleaner ni cuci tandas, ya. Jadi apa 98 itu yang saya sebut tadi tu, segala apa yang Allah susun untuk kita itu adalah yang terbaik. Walaupun pada ketika itu kita mungkin rasa itu tidak baik untuk kita, tetapi sebenarnya itulah yang terbaik. Akibat saya cuci tandas, ya, jadi saya berada dalam keadaan susah masa tu. Satu hari saya pergi ke satu masjid untuk solat maghrib dan saya terdengar satu orang hamba Allah ni bercerita tentang faraid. Ya, tahun 1998 bercerita tentang faraid. Dan hamba Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah mantan pengerusi panel syariah WhatsApp Shop, Allahyarham Ustaz Haji Rizwan Awang. Jadi saya sangat tertarik dengan apa yang dia ceritakan sebab sebagai orang yang datang daripada latar belakang banking, ya, latar belakang perbankan, sebab saya memulakan kerjaya di Citibank, kemudian beralih ke RHB, ya. Jadi saya tak pernah dengar cerita pasal faraid. Masa tu saya ada anak perempuan seorang. Jadi bila saya dengar, saya dapati betul juga, ramai orang tak tahu ni. Tanya kawan-kawan kan, kawan-kawan semua tak tahu. Ya, jadi daripada situlah saya mula berkenalan dengan Allahyarham Ustaz Haji Rizwan Awang tahun 1998. Ya, dan terus berkawan dengan dia, belajar macam-macam ilmu dengan dia. Dalam masa yang sama, saya bekerja untuk sebuah syarikat perancangan harta pada tahun 1998. Tugas saya adalah sebagai pengarah pembangunan perniagaan bagi syarikat tersebut. Jadi saya banyak belajar. Tahun 98 saya memulakan kerjaya dalam perancangan harta. Tahun 2004 barulah saya menubuhkan WhatsApp Shop Berhad. Ya, jadi antara tahun 98 sehingga tahun 2004, selama 6 tahun saya belajar tentang ilmu ini daripada Ustaz Allahyarham Ustaz Haji Rizwan Awang dan ramai kawan-kawan dia yang lain. Perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit saya belajar. Tahun 2004 barulah saya menubuhkan WhatsApp Shop Berhad 20 hari bulan Mei 2004. Jadi proses pembelajaran saya untuk menjadi faqih di dalam bidang ini, tapi taklah faqih mana pun sebab sekarang pun masih belajar lagi. Ya, mengambil masa 6 tahun. Ya, jadi WhatsApp Shop ni tuan-tuan dan puan-puan ditubuhkan dalam proses selama 6 tahun. Ya, bukanlah saya bangun pagi, ya, malam ni tidur, bangun pagi besoknya nak buat syarikat perancangan harta lah. Tidak. Saya mengambil masa 6 tahun untuk belajar daripada pelbagai sumber, daripada pelbagai pakar. Barulah saya dapat idea, dan itu pun atas dorongan Allahyarham Ustaz Haji Rizwan Awang yang dia selalu cakap dengan saya. Setiap kali saya jumpa dengan dia, saya datang ke UKM kan, cari masa lapang, dia datang belajar faraid dengan dia dan sebagainya. Dan alhamdulillah Allah temukan saya dengan orang yang baik-baik di sepanjang perjalanan saya. Ya, Ustaz Ridwan Awang Allahyarham selalu sebut, ya, bahawa dia kata ana ada ilmu tapi ana tak ada platform. Entah tubuhkanlah platform, buat platform. Jadi ilmu yang anda ada ni kita boleh aplikasi dekat platform anda. Jadi dalam arti kata lain, dia kata tubuhlah syarikat supaya syarikat ini boleh mengaplikasi ilmu-ilmu yang dia ada. Ya, jadi terima kasih banyak kepada Ustaz Allahyarham Ustaz Haji Rizwan Awang. Kita sedekahkan Fatihah untuk Allahyarham. Al-Fatihah. Ya.
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmahnya kepada Allahyarham Ustaz Haji Rizwan Awang yang telah banyak jasanya kepada industri perancangan harta di Malaysia. Ya. Jadi apabila WhatsApp Shop ditubuhkan pada tahun 2004, ini saya cerita sejarah. Sejarah ni tuan-tuan dan puan-puan tak boleh dapat daripada orang lain di WhatsApp Shop. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat daripada saya. Kerana sejarahnya bermula daripada tahun 1998 lagi, bukan 2004. 2004 tu adalah penubuhan. Ya. Bila kita bermula pada tahun 2004, ya, WhatsApp Shop Berhad bermula pada tahun 2004. Cabaran utama kita satu ialah untuk meyakinkan orang tentang organisasi kita, bahawa kita memang ikhlas, kita memang jujur untuk membuat kerja ni, ya, sebab pada ketika itu industri ni boleh katakan tidak wujud. Orang tak tahu pun, orang tak tahu faraid, orang tak tahu wasiat, hibah jauh sekali orang memang tak tahu pada tahun 2004, ya. Jadi itu cabaran kita yang pertama. Yang kedua ialah apabila kita bercerita tentang hibah pada tahun 2004, orang kata hibah tak ada dalam Al-Quran. Ya, saya bawa ilmu sesat. Udahlah nama saya ni Arifin, kan, macam ayah Pin, kan. Jadi orang kata bawa ilmu sesat, ya. Tetapi itu tidak mematahkan semangat kita. Kita terus bekerja daripada tahun 2004. 5 tahun yang pertama adalah sangat-sangat tough, sangat-sangat mencabar. Sebab apa? Sebab orang tak tahu, orang tak faham, kan. Wasiat pun orang tak faham apa dia. Sampai hari ni pun masih ramai orang tak faham wasiat. Hibah pun orang tak pernah dengar. Faraid ada macam-macam dengar lah, tapi tak tahu secara tepat apa dia, ya. Jadi kita ni lah round satu Malaysia, saya round satu Malaysia untuk mendidik masyarakat tentang perkara ni. 5 tahun yang pertama saya telah mendidik. Kalau semenjak WhatsApp Shop ditubuhkan, kita telah mendidik lebih daripada 25,000 orang perunding seluruh Malaysia sampai hari ni, till to date. Tetapi ada yang syahid, ada yang masih kekal sampai hari ni lah. Bukan semuanya kekal 25,000 orang tu. Ada orang yang saya dah latih, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Daripada dia bercakap depan orang ramai, pegang kertas, kan, pegang kertas ni gigil. Dia bercakap depan orang ni, gigil, pegang kertas, gigil. Sampai hari ni boleh bercakap dengan baik dan fluent sekali. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi sekurang-kurangnya saya dapatlah serba sedikit tempias pahala daripada apa yang dia buat. Ya, jadi itu serba sedikit sejarah WhatsApp Shop Berhad, tuan-tuan. Ya, sejarah kita panjang daripada tahun 1998. Dan kemudian secara official bermula tahun 2004. Ya. Baik. Hari ini industri ataupun perkara-perkara yang berkaitan tentang harta pusaka ni saya rasa tak perlu saya ulas. Kebanyakan financial planner yang dengar ni, perunding takaful, perunding unit trust, kebanyakannya memang dah tahu dah cerita ni. 66 bilion harta pusaka terbeku, perbalahan antara waris, apa benda semua ni. Dan bila saya ditanya oleh reporter, ini dalam sinar harian ni, harta pusaka gambling ekonomi umat Islam, view saya ialah umat Islam rugi apabila harta tidak dirancang. Kenapa rugi? Kerana harta yang tidak dirancang tidak dapat diwariskan dengan cepat kepada waris-waris akan datang dan akan menyebabkan harta itu terbeku. Hari ini dalam keadaan ekonomi yang sangat mencabar, mak bapak kita mati adalah satu kerugian yang sangat besar sekiranya kita tidak dapat mewarisi harta itu dengan cepat, dengan efisien. Ya, bukan tak ada harta. Orang Islam ni saya sejak tahun 1998 saya dah round satu Malaysia dah. Ya, termasuk juga saya pergi Brunei, Australia, UK, Singapura, ya, berceramah, ya. Saya bagi tahu orang supaya rancang harta, sebab harta yang dapat dirancang, yang telah dirancang dengan baik, kemudian dapat diuruskan, dapat diwariskan dengan sempurna, dengan cepat kepada waris, boleh menjadi modal untuk menjana ekonomi umat Islam. Tuan-tuan bayangkan 66 bilion tu, majoritinya adalah milik orang Islam. Majoritinya adalah milik orang Islam, ya. Jadi bayangkan signifikannya sekiranya modal sebanyak itu boleh disuntik semula ke dalam ekonomi Malaysia. Ya, jadi itulah yang saya sebut. Saya tengok daripada angle kerugian untuk ummah itu sendiri. Ya, kerana harta pusaka gagal diwariskan. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya, ini kerja-kerja yang saya buat daripada zaman dulu. Walaupun ini artikel ini pada tahun 2015, ya, di mana kesedaran urusan pusaka masih lagi amat rendah pada ketika itu. Tetapi saya pada ketika itu telah mula mendidik masyarakat. Ya. Next. Jadi kalau kita tengok seterusnya, huru-hara rebut kapcai. Pada zaman itu orang kata saya tak ada harta. Jadi bila saya tak ada harta, tak perlulah saya merancang harta. Dia tak tahu bahawa bila dia mati, kapcai yang sebiji ditinggalkan itu pun merupakan harta dia. Itu pun akan menjadi masalah kepada waris-waris dia. Okay. Jadi kalau kita tengok, saya terus straight to the point. Kenapa anda perlu bersama WhatsApp Shop Berhad sebagai da'i harta pusaka? Saya faham hari ini ada banyak syarikat-syarikat sendian berhad
yang tumbuh seperti cendawan selepas hujan, yang bergiat aktif di dalam industri perancangan harta dan juga pengurusan harta pusaka. Jadi saya hari ini ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya, it's a free market, tuan-tuan dan puan-puan bebas memilih mana-mana organisasi yang tuan-tuan dan puan-puan ingin sertai, tetapi saya nak highlight, ya, kenapa tuan-tuan dan puan-puan perlu bersama Wasiat Syok Berhad sebagai dai hati pusaka. Ya. Okey, perkara yang pertama tuan-tuan dan puan-puan ialah yang paling besar sekali ialah syarikat amanah patuh syariah terbesar di Malaysia. Wasiat Syok Berhad sehingga hari ini telah menyediakan dokumen untuk 65,000 orang pelanggan. Sebab kita bukan beroperasi tahun lepas, kita bukan beroperasi 3 tahun yang lepas, kita telah beroperasi semenjak 2004. Kita telah melalui banyak pengalaman di dalam industri itu, sehingga hari ini nilai harta yang bakal kita uruskan untuk pelanggan sedia ada ialah 35 bilion. Ya, sebelum COVID-19, unjuran kita ialah kita sepatutnya cecah 80 bilion menjelang 2022, menjelang 2022. Ya, jadi Wasiat Syok Berhad ialah syarikat amanah patuh syariah terbesar di Malaysia. Hari ini orang Malaysia dia tak faham tuan-tuan. Apa yang dia tak faham, masyarakat dekat luar tak faham, financial planner pun tak faham. Apa beza syarikat amanah yang berdaftar secara sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan dengan syarikat Sendian Berhad yang beza, yang sama, yang syarikat Sendian Berhad yang menjalankan perniagaan yang sama. Ramai orang tak faham sebab dia ingat syarikat amanah, ya, dia ingat syarikat amanah dengan syarikat Sendian Berhad adalah entiti yang sama. Ya, jadi saya tak salahkan masyarakat kerana industri pengamanahan ini, syarikat amanah ni hanya aktif sekitar 2 atau 3 tahun yang lepas. Ya, jadi ramai orang masih tak tahu, dia masih baru. Ya, jadi kalau kita tengok slide yang seterusnya, ya, kalau kita tengok slide yang seterusnya, jadi perkara pertama tuan-tuan kena tahu ialah Wasiat Syok ialah syarikat amanah patuh syariah yang terbesar di Malaysia dengan nilai aset sedia ada yang bakal kita uruskan 35 bilion. Bukan aset kita, aset pelanggan, ya, 35 bilion. Kedua, kenapa anda perlu bersama Wasiat Syok ialah kerana tadbir urus korporat kita setaraf syarikat senaraian awam. Ya, we run like a public listed company yang terikat ketat dengan undang-undang peraturan yang diset oleh Suruhanjaya Security. Ya, jadi Wasiat Syok Berhad benar saya yang tubuhkan, saya pengasasnya, saya foundernya. Pada peringkat awal dulu saya buat segala-galanya, training pun saya buat sendiri, tak ada orang boleh bagi training di Wasiat Syok pada tahun 2004 kan. Saya buat training, saya buat bincang produk dengan panel syariah. Wasiat Syok Berhad sudah mempunyai panel syariah semenjak tahun 2004. Tahun 2004 pengurusi panel syariah kita ialah Syekh Datuk Haji Noh Gadut, penasihat Majlis Agama Islam Johor sekarang, bekas mufti Johor dulu. Dia pengurusi panel syariah kita daripada permulaan awal bismillah tahun 2004. Jadi Wasiat Syok ni memang daripada awal memang dah ada panel syariah dah, ya. Dan kita mempunyai barisan lembaga pengarah yang profesional tuan-tuan, yang profesional, ya. Yang tengah-tengah tu ialah pengurusi kita Datuk Ahmad Khairul Muzamil Muhammad Yusof, seorang tokoh korporat yang mempunyai 45 tahun pengalaman di dalam bidang korporat, ya. Dia banyak menjadi pengerusi syarikat, bekas pengerusi Metro Jaya Berhad, ya. Dan dia juga duduk di dalam banyak lembaga pengarah public listed company, syarikat-syarikat yang disenaraikan. Ya, kenapa saya nak cerita pasal lembaga pengarah ni tuan-tuan? Apa kena-mengena lembaga pengarah ni dengan benefit untuk pelanggan? Kena-mengenanya yang paling jelas, yang ramai orang tak faham ialah syarikat yang diuruskan mengikut tadbir korporat, tadbir urus korporat terbaik setaraf syarikat senaraian awam akan menjamin bahawa perkhidmatan yang diberikan adalah berpanjangan dan mengikut undang-undang. Syarikat yang tidak tersenarai sebagai syarikat amanah dan tidak mempunyai lembaga pengarah profesional, perjalanan syarikat itu adalah terserah kepada tuan miliknya, tuan punya milik dia. Dia nak buat apa suka hati dia lah, ya. Tetapi di Wasiat Syok Berhad, inilah dia lembaga pengarah kita. Ahli lembaga pengarah Datuk Zabir Bajuri yang pakai songkok di sebelah kiri Datuk Ahmad Khairul Muzamil, bekas presiden kumpulan perangsang, ya, kumpulan perangsang Selangor, ya, sebuah syarikat property property development di bawah kerajaan negeri. Di sebelah kanan Datuk Ahmad Khairul Muzamil ialah Datuk Ahmad Tajuddin Abdul Rahman. Datuk Ahmad Tajuddin Abdul Rahman ialah bekas pengarah urusan Bank Islam yang kedua
Ya, yang kedua, saya nak ngejas kamera ni. Yang kedua, ya, selepas Datuk Halim Ali, dia adalah seorang pakar muamalat dan selepas dia bersara daripada Bank Islam, kerjanya ialah mengembara ke seluruh dunia untuk menubuhkan bank-bank Islam. Ya, jadi itu Datuk Ahmad Tajuddin Abdul Rahman. Sebelah Datuk Ahmad Tajuddin Abdul Rahman ialah Tuan Salihin Abang. Tuan Salihin Abang ialah bekas Presiden Persatuan Accountant Malaysia, Malaysian Institute of Accountant, dan merupakan seorang accountant profesional. Dan di sebelah Tuan Salihin ialah saudara Sheikh Imran. Ya, saudara Sheikh Imran Muhammad Bashar yang merupakan seorang peguam korporat. Ya. Di sebelah Datuk Zabir Bajuri, di sebelah sini pula ialah saya sendiri yang juga merupakan salah seorang ahli lembaga pengarah, dan di sebelah saya ialah Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid, seorang pakar dalam bidang pengamanahan antarabangsa dan juga lokal, ya, dan Dr. Aimi merupakan bekas CEO BIMB Trustee Limited Labuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tengok, ya, semua ahli lembaga pengarah WhatsApp Shop adalah orang-orang yang berkelayakan, adalah orang-orang profesional, highly qualified, yang kesemua mereka ini mempunyai pengalaman lebih daripada 20 tahun di dalam bidang masing-masing. Ya, jadi saya ulang balik, apa kaitannya lembaga pengarah ini dengan pelanggan? Kaitan utamanya ialah bila lembaga pengarah ini profesional, saya walaupun saya founder, saya CEO, tetapi saya answerable kepada lembaga pengarah. Saya tidak boleh buat sesuka hati saya. Saya tak boleh pergi ke finance department. Finance department masukkan duit dalam akaun aku 30,000, tak boleh. Saya tak boleh sesuka hati ambil duit pelanggan seolah-olah duit pelanggan tu adalah duit saya. Tak boleh, kerana itu adalah CBT, Criminal Breach of Trust. Saya kena mengikut sepenuhnya peruntukan yang telah ditetapkan oleh lembaga pengarah. Ya, dalam erti kata lain, saya answerable kepada lembaga pengarah. Sekiranya saya gagal mengikuti arahan dan polisi yang ditetapkan oleh lembaga pengarah, maka saya beraccountability untuk itu. Ya, lembaga pengarah ni penting tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada banyak organisasi lain di luar yang dalam websitenya lembaga pengarah pun tak ada. Ya, orang yang dalam website bukan lembaga pengarah. Dia ramai kita beranggapan bahawa itu tidak signifikan. Sebenarnya ia signifikan kerana lembaga pengarah ini adalah orang yang beraccountability atas urusan syarikat. Ya, kalau syarikat itu beroperasi tidak mengikut undang-undang, orang yang pertama yang akan dipegang bertanggungjawab adalah lembaga pengarah. Tetapi kalau lembaga pengarah itu orang yang duduk di depan itu, yang pergi jumpa masyarakat apa semua ni, orang yang duduk di depan itu bukan lembaga pengarah, maka aspek accountability dia diragui. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak berurusan dengan mana-mana syarikat di luar sana, cek website dia ada tak lembaga pengarah dia, cek dia punya kedudukan di SSM, lembaga pengarah dia tercatat di SSM tidak. Tuan-tuan boleh masuk My Data dan boleh search WhatsApp Shop Berhad punya lembaga pengarah, semua nama 7 orang ni ada di dalam catatan ataupun rekod di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. That shows that we are a professional company run with the best corporate governance, best practice corporate governance. Ya. Seterusnya kita tengok pula tentang panel syariah. Ya, ini panel syariah ya. Sambil kita bercerita ni, share dengan kawan-kawan, invite kawan-kawan dengar ya, sebab ini adalah satu peluang. Ya, macam saya sebut tadi, di belakang sesuatu ancaman ada peluang, dan ini adalah peluang yang saya nak share dengan masyarakat. Kita yang kedua mempunyai panel syariah yang berpengalaman dan berpengetahuan tinggi. Pengerusi kita ialah Datuk Haji Mat Yusof Cik Teh yang paling tinggi sekali kat situ ya. Dan ahli-ahli panelnya ialah Dr. Muhammad Zamrul Muda di sebelah Datuk Yusof Cik Teh, Dr. Nurliza Muhammad Said ya, satu-satunya bunga di tengah-tengah duri ya, rose among thorns ya. Dr. Zamrul dan Dr. Nurliza adalah pensyarah kanan pakar ilmu fiqh mawaris di Fakulti Pengajian Islam UKM. Mereka bersama-sama dengan saya juga, kami terlibat di dalam aktiviti memberi cadangan kepada penggubalan undang-undang di Jabatan Peguam Negara. Kita bukan komiti, bukan apalah, tapi Jabatan Peguam Negara minta idea kita bagaimana nak menambah baik undang-undang yang berkaitan tentang penghartaan. Jadi antara yang disentuh, saya terlibat di dalam enactment wasiat, ya, cadangan penggubalan enactment wasiat bagi wilayah persekutuan, dan kedua-dua mereka terlibat di dalam wasiat dan juga hibah. Ya, jadi kami duduk dalam majlis untuk memberi cadangan penambahbaikan dan penggubalan. Ya.
Datuk Yusof Cik Teh siapa? Datuk Yusof Cik Teh ialah mantan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM Putrajaya. Beliau adalah seorang hakim yang mempunyai lebih daripada 35 tahun pengalaman sebagai hakim. Sebagai hakim bukan sebagai peguam ke sebagai apa, tak, sebagai hakim. Maknanya dia berpengalaman untuk memutuskan sesuatu kes itu sama ada kes itu kes yang sah ataupun tidak. Jadi Datuk Yusof Cik Teh membantu kita untuk memastikan semua perkhidmatan kita adalah perkhidmatan yang boleh diterima oleh Mahkamah Syariah sebagai sah, ya. Begitu juga Profesor Madya Dr. Muhammad Nasrul Hisham Nur Muhammad, ya. Di sebelah Dr. Zamro tu, beliau adalah pensyarah daripada UTM dan membuat banyak penulisan tentang isu-isu penghartaan. Tuan-tuan puan-puan boleh Google nama Dr. Nasrul Hisham, tuan-tuan akan jumpa banyak penulisan beliau berkaitan tentang hibah, berkaitan tentang wasiat, tentang wakaf, banyak. Beliau adalah seorang yang sangat berpengetahuan, ya. Dan Dr. Nik Abdul Rahman yang paling tepi sekali, sebelah kiri paling tepi sekali, Dr. Nik Abdul Rahman ialah pakar di dalam bidang muamalat, ya, merupakan panel syariah untuk Citibank dan beberapa organisasi lain, juga duduk di dalam ahli majlis fatwa beberapa negeri, ya. Dan ada Haji Sulaiman Kadimi di sebelah Dr. Nurliza Muhammad Said. Haji Sulaiman Kadimi ialah mantan Ketua Penolong Pengarah Pusaka Kecil Negeri Pahang. Seorang yang sangat berpengalaman, 32 tahun pengalaman di dalam menguruskan harta pusaka kecil sebagai pegawai pusaka kecil. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat bahawa di Wasiat Shop kita mempunyai tadi lembaga pengarah profesional yang berpengetahuan tinggi dalam pengurusan korporat. Kita juga mempunyai panel syariah yang berpengetahuan tinggi di dalam bidang fiqh mawaris. Dan saya suka nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, ini juga merupakan satu faktor yang penting. Kenapa? Kerana apa sahaja perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Wasiat Shop perlu mendapat kelulusan daripada panel syariah. Perlu dibentangkan kepada panel syariah. Perkhidmatan dan produk di Wasiat Shop bukan saya duk minum teh tarik kata okeylah besok kita buat hibah lah, tak ada tuan-tuan. Malah kami ada penyelidikan ilmiah yang kami buat. Jadi panel syariah ini fungsi dia adalah untuk memastikan semua perkhidmatan Wasiat Shop adalah patuh syariah sepenuhnya. Ya, saya faham ada orang cakap dengan saya, dia kata, saya nak buat dokumen dengan syarikat ABC Sendian Berhad lah, murah je dokumen dia, kata dia. Ya, jadi bila saya tanya, oh betul lah murah, ya betul murah, ya. Tetapi apa jaminan bahawa yang dibuat itu, dokumen yang murah itu akan memenuhi kehendak syarak, hukum syarak, dan akan mematuhi undang-undang syariah yang diguna pakai di Malaysia? Ada jaminan tak? Sekiranya syarikat itu tidak mempunyai panel syariah, persoalan besar dia ialah siapa yang memutuskan format dokumen ini? Adakah format dokumen ini diputuskan oleh tuan punya syarikat? Tuan punya syarikat tidak ada kepakaran di dalam bidang syariah. Ya, saya tidak ada kepakaran dalam bidang syariah. Saya CEO dari segi aspek kepatuhan syariah, saya answerable kepada panel syariah. Tadi lembaga pengarah, saya answerable kepada lembaga pengarah dari segi pengurusan syarikat. Saya answerable kepada panel syariah dari segi kepatuhan syariah. Jadi di Wasiat Shop Berhad, kita ada jaminan bahawa apa yang kita buat adalah patuh syariah dan selari kehendak patuh syarak dan selari kehendak undang-undang syariah. Kenapa? Kerana kita ada hakim di situ. Kan? Kita ada pakar-pakar fiqh mawaris di situ. Ya, dan kita juga ada orang yang pakar tentang pengurusan pusaka kecil, Haji Sulaiman Kadimi di situ. Jadi segala urusan kita adalah teratur. Ini penting tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan buat dokumen, ya, kita ni hari ni cerita pasal perunding, ya. Kita ni jadi perunding, kita fikir kita membantu pelanggan kita dengan memperkenalkan dia untuk membuat satu dokumen yang murah. Kan? Kita fikir kita membantu dia tanpa menyedari bahawa dokumen yang murah ini yang diperkenalkan oleh syarikat-syarikat yang tidak mempunyai panel syariah belum tentu akan berkuat kuasa mengikut hukum syarak dan belum tentu akan berkuasa mengikut undang-undang syariah. Mati orangnya. Bila mati orangnya, dokumennya tidak sah mengikut hukum syarak, tidak patuh undang-undang syariah, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Jadi yang ruginya siapa? Yang ruginya adalah pelanggan ni tadi dan juga waris-waris yang sepatutnya menerima harta pusaka dia. Adakah kita nak mengambil risiko itu ataupun kita nak pastikan sebagai perunding kita membawa produk atau perkhidmatan yang kita yakini kepatuhan syariah dan undang-undang syaraknya. Ya, itu persoalan yang tuan-tuan dan puan-puan kena fikirkan sendiri. Share sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya, share sebab kita mengambil berat. Share bukan sebab kita nak duit. Ya, share banyak-banyak supaya kawan-kawan kita boleh dengar. Ya, okey, seterusnya. Yang ini pun masyarakat ramai tak faham. Apa beza Wasiat Shop Berhad
sebagai sebuah syarikat amanah dengan syarikat sendian berhad yang bukan syarikat amanah, yang sekarang ni banyak macam cendawan selepas hujan tumbuh dalam masyarakat, ya, dalam industri. Apa beza dia? Beza yang paling besar, tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya dah sebut dah, lembaga pengarah profesional. Syarikat-syarikat sendian berhad ni, cek website dia, siapa lembaga pengarah dia. Ya, mungkin ada satu, mungkin ada dua. Ya, dari segi takbir urus korporat, syarikat-syarikat sendian berhad ni jangan ceritalah. Dari segi limit of authority, dari segi term of reference, apa semua tu jangan ceritalah. Itu memang tak ada. Ya, itu memang tak ada. Panel syariah, syarikat-syarikat ni ada tak panel syariah? Rasa saya banyak tak ada. Kan? Jadi bila tak ada tu, persoalan besar dia ialah siapa yang buat dokumen mereka? Adakah yang buat dokumen itu pemilik syarikat? Adakah pemilik syarikat mempunyai PhD di dalam syariah, mempunyai pengalaman dalam penggubalan undang-undang? Jadi dia menjadi satu isu yang besar. What's your shop? Ya, ini yang ketiga, perbezaan paling utama. Ya, kenapa anda perlu bersama-sama dengan WhatsApp Shop? Ialah kerana WhatsApp Shop berbidang kuasa di bawah Akta Pemegang Amanah 1949. WhatsApp Shop memang ada kuasa undang-undang, ya, untuk menjadi wasi, untuk menjadi pentadbir, untuk menjadi pemegang amanah. Kita memang ada kuasa undang-undang. Syarikat bukan amanah tidak ada kuasa undang-undang. Ya, kita memang ada punca kuasa tu, memang ada, dan kita dikawal selia sepenuhnya oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Setiap 6 bulan kita kena buat reporting. Pelantikan saya sebagai CEO diluluskan oleh lembaga pengarah, ya, selepas perbincangan panjang lebar diluluskan oleh lembaga pengarah. Tetapi sebelum saya officially boleh menjadi CEO kepada WhatsApp Shop, saya kena pergi interview di SSM. SSM interview saya, apa yang saya tahu tentang syarikat amanah, bagaimana syarikat amanah beroperasi, apa idea saya untuk membantu orang Islam. Saya diinterview oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia, tuan-tuan. Ya, syarikat sendian berhad tadi, dia boleh lantik, tuan punya boleh lantik, akulah jadi CEO, okey, maka dia pun jadi CEO. Saya tak begitu. Walaupun saya juga seorang director, tapi saya kena interview, diluluskan, barulah saya boleh jadi CEO. Jadi bukan senang, tuan-tuan, nak jadi CEO syarikat amanah ni, ya, sebab dia terikat kuat. Syarikat amanah terikat kuat dengan undang-undang. Sebab itu kita ada takbir urus korporat yang baik, dan lembaga pengarah kita juga faham tentang liability corporate mengikut Seksyen 17A SPRM. Ya, jadi ini kenapa anda perlu bersama dengan WhatsApp Shop. Ya, sebab kalau syarikat sendian berhad yang bukan syarikat amanah memang berhad lah. Syarikat yang bukan berhad tu memang sendian berhad lah, kan. Sebab syarat untuk menjadi syarikat amanah ialah dia mesti syarikat berhad. Ya, jadi ini antara sebab kenapa anda perlu bersama dengan WhatsApp Shop, iaitu kita sebuah syarikat amanah patuh syariah, full syariah compliance. Apa-apa yang kita buat mesti patuh syariah sepenuhnya. Siapa yang tentukan kita patuh syariah? Yang tentukan kita patuh syariah ialah panel syariah kita tadi, yang meneliti segala aspek produk dan juga operasi kita. Okay, next. Kita tengok seterusnya. Setakat ni okey. Ajak kawan-kawan masuk, ya, kawan-kawan yang mungkin tak tahu apa beza syarikat amanah dengan syarikat sendian berhad, ajak dia orang masuk untuk dia orang faham, ya, sebab perbezaan ini dalam masyarakat, ilmu ini masih rendah. Masyarakat ingat WhatsApp Shop berhad sama dengan syarikat sendian berhad. Tak sama langsung, ya. Jadi aspek seterusnya ialah kesinambungan perkhidmatan. WhatsApp Shop berhad sebagai syarikat amanah, ini sijil syarikat amanah kita yang ditandatangani oleh CEO SSM kita itu, Datuk Zarah Fenner, ya. Kes dia tak ada kaitan dengan kita, itu dia punya urusan peribadi, ya. Okey, WhatsApp Shop berhad tidak boleh menutup operasi sesuka hati. Kami tak boleh hari ni beroperasi, lepas tu kerana keadaan ekonomi yang sangat teruk sekarang ni dan dijangkakan akan lebih teruk lagi, maka kita pun buat keputusan kita tutup kedai lah. Okeylah, kita relax lah, everybody stay at home lah, kita tutup kedai. Tak boleh, tuan-tuan. Kita mempunyai obligasi yang sangat berat dan sangat ketat yang ditetapkan di bawah Akta Pemegang Amanah 1949. Kalau kita nak berhentikan operasi, kita kena memastikan semua liability kita, amanah yang dipegang. Tuan-tuan kena ingat, ya, WhatsApp Shop pelanggan 65,000 orang. Bukan 650 orang. Bukan 65 orang. 65,000 orang. Kita kena serahkan 65,000 fail ini kepada syarikat amanah yang lain, dan kita kena membayar syarikat amanah itu segala-galanya untuk dia menguruskan 65,000 fail itu. Jadi bukan mudah, tuan-tuan. Ya, jadi kalau tuan-tuan buat dokumen dengan syarikat-syarikat sendian berhad, hari ni dia buat, besok dia boleh tutup kedai, sebab syarikat sendian berhad dia tidak tertakluk kepada undang-undang seperti syarikat amanah.
yang mempunyai prosedur ketat untuk memberhentikan operasi. Syarikat hari ni kita buat dokumen, bawa pelanggan kita sebab kita fikir membawa pelanggan kita membuat dokumen yang murah dengan syarikat Sendi Berhad akan membantu dia pada jangka panjang. Selepas tu pelanggan mati, cari balik syarikat tu dah tak jumpa, dah tutup kedai. Sebab apa? Sebab syarikat Sendi Berhad boleh tutup kedai pada bila-bila masa. Syarikat amanah tidak boleh, ya. Kemudian kita tengok maknanya ada jaminan kesinambungan perkhidmatan. Saya nak buang stigma, terutamanya yang menonton banyak ni adalah financial planner. Saya nak buang stigma tuan-tuan dan puan-puan bahawa membuang persepsi, bukan stigma, persepsi, bahawa perancangan harta itu equal penyediaan dokumen. Ramai di antara kita yang merasakan bahawa dah buat dokumen selesai. Maknanya dah settle lah semua urusan pusaka. Salah, tak betul. Macam mana saya tahu tak betul? Sebab saya 22 tahun dalam pengalaman. Dan saya tahu undang-undang. Tadi saya sebut kan, saya terlibat sama di dalam cadangan penggubalan undang-undang. Saya sebut kan. Jadi saya tahu undang-undang dalam proses berubah. Cuma stop sekejap dalam tempoh COVID-19 ni. Stop sekejap. Ya, tetapi undang-undang Malaysia dalam proses perubahan. Dokumen semata-mata yang anda buat hari ini, tahun depan apabila ada undang-undang baru diperkenalkan, dan saya nak bagi tahu bahawa undang-undang baru, pindaan undang-undang yang berkaitan tentang harta dan pusaka memang sedang dalam proses perubahan. Jadi mungkin dia akan berubah dalam tempoh 2 tahun, 3 tahun bergantung kepada sidang parlimen sebab kena dapat kelulusan daripada parlimen. Tapi undang-undang akan berubah. Maknanya dokumen yang anda buat hari ini ada kemungkinan besar apabila berlaku perubahan undang-undang, dokumen ini sudah tidak relevan lagi. Buang je lah dalam tong sampah. Kemungkinan yang sangat besar. Sebab itu perlu ada kesinambungan perkhidmatan. Kerana dengan WhatsApp Shop, kita dah buat sebelum ini. Apa yang kita buat ialah kita recall balik. Kita macam Toyota lah. Kita recall balik semua dokumen-dokumen kita dan dengan susah payahnya kita buat dokumen yang baru yang relevan dengan undang-undang semasa. Tetapi kalau dokumen tuan-tuan dan puan-puan dibuat melalui syarikat Sendi Berhad yang tahun depan belum tentu lagi wujud, macam mana nak dapat perkhidmatan tu? Kan? Tiba-tiba mati pula. Sebab itulah saya nak tekankan bahawa ada beza antara syarikat amanah dengan syarikat bukan amanah. Ada beza yang sangat-sangat besar. Tapi masyarakat ramai tak tahu. Sebab masyarakat ingat sama je. Buat dokumen hibah lah. Buat dengan WhatsApp Shop pun buat dokumen hibah. Buat dengan ABC Sendi Berhad pun buat dokumen hibah. Sama je. Tak sama. Tak sama. Ya, sebab undang-undang berubah dan penyediaan dokumen ini tuan-tuan dan puan-puan yang tuan-tuan buat hari ini hanyalah salah satu komponen di dalam pengurusan harta dan perancangan harta pusaka. Salah satu komponen. Dia bukannya satu-satunya komponen. Dia salah satu komponen. Jadi nak kena ingat tu tuan-tuan. Ya. Next. Penyelidikan ilmiah. WhatsApp Shop Berhad adalah satu-satunya syarikat amanah di Malaysia yang memberikan grant kepada universiti untuk membuat penyelidikan bagi topik-topik tertentu. Ini penyelidikan yang kita buat pada 2017 ya. Kalau kita tengok dekat-dekat situ, laporan penyelidikan setebal 365 muka surat telah dikemukakan kepada WhatsApp Shop Berhad. Penyelidik ni kita bagi grant, bagi duit, dia pergi buat penyelidikan. Dia pergi buat penyelidikan, lepas tu dia dah dapat dapatan penyelidikan, dia bawa kepada WhatsApp Shop. Okey. Yang kita buat penyelidikan pada ketika itu ialah hibah bersyarat dan hibah harta bercagar. Jadi dia bawa kepada WhatsApp Shop, dia tunjuk, okey, ni dia, ini report lah ni. Report diserah pada WhatsApp Shop. Daripada situ, Jawatankuasa Teknikal Syariah WhatsApp Shop berbincang untuk menjadikan dapatan penyelidikan itu sebagai satu bentuk perkhidmatan. Ya, dan ketika itulah kita memperkenalkan hibah bagi harta yang masih bercagar dengan bank. Maknanya di WhatsApp Shop Berhad tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan bawa pelanggan ke WhatsApp Shop Berhad, pelanggan tanya, boleh tak saya ada harta yang masih ada pinjaman dengan CIMB, Bank Sotong, kan? Boleh ke tidak? Bank Sotong ni famous kebelakangan ni kan. Boleh ke tidak? Saya nak hibahkan kepada anak saya, rumah saya masih ada pinjaman dengan bank. Ya, boleh ke tidak? Di WhatsApp Shop Berhad, boleh. Dan boleh itu bukan kerana saya duk minum teh tarik, contoh teh tarik, minum Nescafe lah pula, kan? Musim PKP ni ramai orang buat Dalgano, kan? Jadi minum Nescafe lah pula, buat minum Dalgano. Saya minum Dalgano, besok aku nak buat hibah harta bercagar lah, ya. Bukan itu kaedahnya tuan-tuan. Kita buat penyelidikan ilmiah, kita keluar belanja, ya, bagi grant kepada universiti.
dibuat penyelidikan ilmiah, kemudian dibincang ke Jawatan Kuasa Teknikal Syariah. Jawatan Kuasa Teknikal Syariah sudah membentuk perkhidmatan itu daripada hasil dapatan penyelidikan ilmiah tadi, dibawa ke panel syariah untuk dibahaskan lagi. Di panel syariah dibahaskan kepatuhan syariahnya dan sebagainya. Dan kalau panel syariah meluluskan, selepas itu dibawa ke muzakarah isu-isu kontemporari yang kita buat pada setiap tahun dengan pakar-pakar undang-undang syariah di Malaysia. Ya, jadi tuan-tuan bayangkan di WhatsApp Shop, pembentukan pembangunan kita bukanlah saya yang buat, Arifin Sabirin. Saya bukan orang yang berkepakaran dalam bidang fiqh mawaris. Yang berkepakaran siapa? Itu panel syariah kita yang semuanya ada PhD, kecuali Haji Sulaiman Kadimi je yang tak ada PhD. Yang lain tu semua PhD, dan PhD mereka kecuali Dr. Nirahim yang PhD dalam bidang muamalat, yang lain semua dalam bidang fiqh mawaris. Ya, termasuk juga Datuk Seri Mat Yusof Citi. Ya, mereka itulah orang yang ada PhD. Mereka yang menentukan produk dan perkhidmatan WhatsApp Shop ini adalah patuh syariah dan patuh undang-undang syariah. Ya, bukan saya. Kalau syarikat Senayan Berhad ni kita meragui siapa yang agaknya yang buat dokumen dia. Kita takut dokumen-dokumen mereka ini dibuat oleh orang-orang yang tidak ada kepakaran, dijual dengan harga yang murah, kemudian dibuat oleh masyarakat, dan selepas itu menjadi masalah kerana dokumen itu tidak boleh diaplikasi. Ya, ada saya dengar orang cakap, nak tahu dokumen kita sah tak sah, bawa pergi mahkamah syariah lah, baru tahu sah. Masa tu orang tu dah mati, nak bawa pergi macam mana? Kan? Benda dah berlaku. Ya, nak bawa pergi macam mana? Ya, jadi pastikan tuan-tuan dan puan-puan, gunakan perkhidmatan WhatsApp Shop Berhad yang memang patuh syariah dan mempunyai governance yang ketat. Okey, seterusnya kita tengok produk komprehensif. Kita ada 35 jenis produk dan perkhidmatan, ya, yang boleh memenuhi hampir semua keperluan masyarakat. Ya, kita boleh memenuhi semua segmen. Kita bukan jual wasiat je. Semua orang buat wasiat, semua orang kena buat wasiat. Tak. Kita akan tengok keperluan orang tu dan kita akan tailor made. Dan apa yang kita cadangkan untuk dia adalah perkara yang patuh syariah. Macam mana kita tahu patuh syariah? Sebab perkara yang dicadangkan kepada dia adalah perkara yang telah diputuskan oleh panel syariah kita, yang dipengerusikan oleh hakim, bekas hakim Mahkamah Rayuan, dan dianggotai oleh orang yang ada PhD dalam bidang fiqh mawaris. Kalau hakim dan orang yang ada PhD dalam fiqh mawaris kita tak percaya, kita nak percaya siapa lagi? Tapi saya pernah lah dulu cakap dengan seorang hamba Allah, dia duduk berdebat dengan saya pasal hibah harta bercaga lah. Lama-lama saya cakap dengan dia, hibah harta bercaga ni sudah pun diputuskan oleh Mahkamah Syariah, sebab tak boleh nak cakap apa lagi dah. Hibah harta bercaga ni sudah pun diputuskan oleh Mahkamah Syariah tahun 2015, ada di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan 2015. Pada tahun 2018 ada disahkan hibah harta bercaga CIMB Bank di Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu, kan? Dan pada tahun 2019 ada diluluskan di Mahkamah Rayuan Syariah Perak 2019, dan antara anggota dalam panel dalam Mahkamah Rayuan Syariah Perak yang memutuskan kes itu ialah Tan Sri Syekh Ghazali Abdul Rahman, bekas Ketua Hakim Syariah Malaysia. Saya ingat sebab saya tanya dia dalam satu majlis, dalam satu seminar saya berjumpa dengan dia. Saya tanya dia, Tan Sri, ini berkenaan tentang hibah harta bercaga ni, ada orang kata tak sah lah, tak sah. Jawapan Tan Sri Syekh Ghazali Abdul Rahman, ini saya sebut nama dia sebab memang benar dia yang sebut, bukan saya bawa cerita. Saya sebut nama dia jelas-jelas sebab memang benar. Orang yang kenal dia pergilah tanya, betul ke tak betul dia cakap macam tu. Tan Sri Syekh Ghazali Abdul Rahman cakap dengan saya apa? Dia kata dia tak tahu tu. Ya, saya baru lulus. Ini bulan November tahun 2019. Ya, dia kata mereka tak tahu tu. Saya baru lulus kes hibah harta bercaga dekat Mahkamah Rayuan Syariah Perak bulan lepas. Saya masih menunggu alasan penghakiman tu daripada Mahkamah Perak. Ya. Maknanya tuan-tuan, hibah bagi harta bercaga yang sebut tadi tu boleh dibuat. Ya. Dan hari ini kita ada 35 jenis produk dan perkhidmatan yang boleh membantu masyarakat marhain sehinggalah kepada jutawan dan bilion wan. Semua kita boleh bantu sebab kita ada 35 jenis produk. Mengatakan bahawa mahal. Sebenarnya salah. Sebab apa? Sebab kita dokumen hibah kita ya hanyalah daripada harga RM1,600. Sekarang masuk ke website WhatsApp Shop Berhad, www.whatsappshop.com.my, tuan-tuan akan mendapati ada diskaun 50%. Maknanya dokumen kita hanyalah RM800. Dan boleh bayar ansuran pula tu. Bukan RM800 tu bayar selepuk macam tu. Boleh bayar ansuran. Siapa kata mahal? Ya, ini semua adalah cerita-cerita orang yang tak faham lah. Ya. Jadi ini faktor seterusnya. Jumpa lagi seterusnya. Saya akan laju sikit. Ya. Satu slide lagi, ada satu kereta nambah lagi tu.
Ya, Wasiat Syok Berhad adalah satu-satunya organisasi yang boleh membantu waris secara percuma dalam urusan harta pusaka. Kita uruskan waris, uruskan harta pusaka, kita tak charge waris. 1 sen pun tak charge dan harta pusaka tidak dipotong walau 1 sen pun. Ya. Kenapa? Tak percaya. Itu kelebihan Wasiat Syok Berhad. Itu kelebihan kita kerana Blue Ocean Strategy Framework kita yang kita buat dan kita boleh buat kerana kita adalah syarikat amanah yang berlesen. Syarikat bukan amanah tak boleh buat kerja macam ni. Ya, syarikat amanah berlesen boleh sebab kita adalah syarikat amanah yang berlesen. Ya, kita boleh bantu waris-waris untuk menguruskan harta pusaka secara percuma. Ya, kalau ikut Seksyen 43 Akta Probit dan Pentadbiran 1999, fee harta pusaka boleh dikenakan sampai 5%. Ya, ada banyak organisasi kat luar sana mengenakan charge 1%, 2%, 3%, 4%, 5% daripada nilai harta pusaka sebagai fee pengurusan pusaka. Pelanggan Wasiat Syok bila dia mati dan dia telah pun mendapatkan perkhidmatan Wasiat Syok yang tertentu, dia boleh menerima waris. Dia dah matilah. Waris dia boleh menerima perkhidmatan secara percuma. Ya, hanya di Wasiat Syok Berhad. Tak ada organisasi lain di Malaysia buat begitu. Okay, next. Next, kita tengok ya, pengalaman mengharungi zaman sukar. Wasiat Syok Berhad, tuan-tuan dan puan-puan, kita beroperasi tahun 2004. Tahun 2008 ada economic crisis. Kalau siapa-siapa masih ingat, ya, economic crisis tahun 2008. Ya, kita telah pun berpengalaman melalui zaman sukar ini dan kita telah berjaya melepasinya dengan cemerlang, alhamdulillah. Perunding dan pelanggan tidak terjejas. Ya, jadi kali ini kita mengalami pula situasi COVID-19. InsyaAllah kita sudah pun berpengalaman tahun 2008. InsyaAllah tahun ini juga kita boleh melayarinya dengan mudah. InsyaAllah. Ya, seterusnya. Dan kita ada testimoni pelanggan. Ya, testimoni pelanggan. Tuan-tuan boleh masuk www.wasiatshop.com.my. Tuan-tuan boleh tengok testimoni pelanggan kita. Ya, kita ada banyak beribu-ribu. Tuan-tuan masuk TV Wasiah di YouTube. Tuan-tuan dan puan-puan akan dengar apa yang orang cakap tentang Wasiat Shop. Apa yang waris cakap tentang Wasiat Shop. Jadi kita nak dengar pula selepas ini apa yang Datuk Syekh Muzaffar Syukur, Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur cakap tentang perkhidmatan Wasiat Shop. Kita dengarkan ya. Datuk Syekh Muzaffar Syukur ni adalah pelanggan kita dan dia juga bersetuju menjadi duta kita untuk dia memberitahu kepada masyarakat bersama-sama dengan Wasiat Shop, mendidik masyarakat tentang kepentingan rancangan harta. Ya, jadi kita dengar apa kata Datuk Dr. Syekh Muzaffar. Jangan lari ya, dengar dulu, ada video ni. Kalau terlewat sikit tu tak apa, tunggu sekejap. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Syekh Muzaffar Syukur, Angkatan Negara. Saya membidik Wasiat Shop hibah. Pertama sekali kerana Encik Arifin. Saya tertarik dengan cara beliau mengendalikan hibah. Yang kedua, Wasiat Shop mempunyai ramai panel-panel syariah yang begitu berpengalaman yang begitu luas di luar sana. Mereka berada di Malaysia selama 14 tahun dan mereka cukup berpengalaman. Mereka juga telah melalui lebih daripada 26,000 dokumen di seluruh Malaysia. Saya tertarik dengan prestasi dan resume mereka dan saya yakin Wasiat Shop akan menjaga kepentingan saya sekarang dan sehingga saya meninggal dan selepas itu dan juga menjaga keluarga saya sehingga selesai akhir. Semoga Allah komen daripada terus memberikan kekuatan. Komen daripada Dr. Syekh Muzaffar, angkasawan kita, ya, angkasawan negara kita, ya. Jadi saya bukan orang baru dalam industri ni. Macam saya sebut, saya daripada tahun 1998. Ada 25,000 orang yang telah dilatih ni, ya. Ada antaranya yang di luar sana banyak anak-anak murid saya lah. Ya, jadi sebab pada tahun 98 dulu industri ni tak berkembang lagi. Ya, okey. Next, itu testimoni pelanggan. Kita dengar apa kata Datuk Syekh Muzaffar tadi. Ya, jadi kalau kita lihat peluang sebenarnya adalah sangat banyak. Ya, dan di dalam tuan-tuan dan puan-puan memilih untuk menyertai mana-mana organisasi dalam industri. Tadi saya sebut ini adalah antara faktor-faktor yang perlu tuan-tuan dan puan-puan fikirkan, ya, sebab ada banyak syarikat di luar sana, ada yang baru umur setahun, ada yang baru umur 3 tahun, ya, ada yang baru umur beberapa bulan pun ada juga, ya. Mereka ini semua adalah syarikat Senyam Berhad
yang tertakluk kepada Akta Syarikat 2016. Tetapi mereka tidak terikat dengan Akta Syarikat Amanah. Sebab nak jadi syarikat amanah ni bukan mudah, tuan-tuan. Undang-undangnya sangat ketat. Dan kenapa undang-undangnya ketat? Kerana bidang kuasanya sangat besar. Ya. Baik, peluang keusahawanan. Wasya Shop adalah organisasi pertama yang memperkenalkan peluang keusahawanan dan paling berpengalaman dalam industri perancangan harta semenjak 2004. 2004 dulu tidak ada peluang keusahawanan dalam industri perancangan harta. Yang buat industri perancangan harta ni adalah peguam dan syarikat amanah saja. Ya, tidak ada individu yang dilatih untuk membawa ilmu ni ke dalam masyarakat. Tetapi saya di Wasya Shop, bila saya tubuhkan Wasya Shop pada tahun 2004, saya telah pun mempunyai visi bahawa untuk membolehkan ilmu ini disebarkan kepada masyarakat, maka kita perlu melatih usahawan. Ya, dan sebab itu kita bersungguh-sungguh membentuk perunding-perunding kita. Dan kalau tuan-tuan tengok istimewanya lagi Wasya Shop, tuan-tuan boleh masuk dalam website kita www.wasyashop.com.my. Tuan-tuan boleh tengok dekat bahagian shared value, ya, nilai yang dikongsi. Kalau pakai handphone, scroll bawah, scroll dekat bawah, ada nilai yang dikongsi. Nilai yang dikongsi nombor 1, tuan-tuan, bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai dikongsi, shared value nombor 1, bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perunding Wasya Shop Berhad dilatih untuk menjadi da'i yang meletakkan nawaitu lillahi ta'ala di depan, ya, dan komisen di belakang. Kita bukan keluar nak close sale. Ada organisasi yang dia melatih perunding dia, keluar, close sale, dan bila pelanggan tu dah dapat, bawa pelanggan tu balik ke syarikat seolah-olah seperti rampasan perang, kata dia, dan diuruskan oleh syarikat. Ya, bagi Wasya Shop, pelanggan bukan rampasan perang. Bagi kita, pelanggan adalah amanah. Ya, jadi perunding Wasya Shop sebab itulah diterapkan. Nombor 1, shared value, bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bekerja untuk kejar komisen, kan? Bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu sebut, I have been consistently bercakap benda ni dengan perunding-perunding, konsisten daripada awal bismillah sampai hari ini. Sebab the founding father of Wasya Shop tu adalah saya. Ya, asasnya adalah asas yang telah saya bentuk daripada awal. Sebab saya tahu bahawa nak menyebarkan ilmu ini mesti ada perunding. Tetapi perunding ini mesti mempunyai values yang betul. Values dia yang pertama ialah bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan pelanggan itu telah dilatih, kita telah dilatih. Pelanggan itu adalah amanah yang akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan kepada kita di dunia dan yang paling penting di akhirat. Sebab itu kita tak boleh tipu pelanggan. Pelanggan perunding Wasya Shop telah ditrain. Jangan tipu pelanggan. Jangan seleweng duit pelanggan. Buat kerja dengan ikhlas. Ya, kerana ia adalah amanah. Perkataan amanah ni, tuan-tuan, sedap dicakap. Semua orang boleh cakap amanah. Ya, semua orang boleh cakap, tetapi tidak mudah untuk diimplementasi. Ya, sebab bila duit dah ada depan mata, mata pun kelabu, dah terbalik biji mata ke belakang, dah tak ingat dah amanah. Yang diingat adalah dia nak enjoy duit tu. Sebab itulah perunding Wasya Shop, saya sangat takut perunding Wasya Shop jadi orang yang mata duitan, yang keluar untuk cari sale tanpa dia belajar ilmu-ilmu. Di Wasya Shop, ilmu-ilmu training modul yang kita buat semua, ilmu-ilmu fiqh mawaris ni kita dapat daripada panel syariah kita tadi, yang memang merupakan orang yang pakar di dalam bidang masing-masing. Ya, jadi dekat kawan-kawan yang bukan perunding Wasya Shop yang hari ini mendengar, ya, boleh rujuk kepada kawan-kawan saya yang banyak bagi respon tu, ya. Boleh rujuk kepada mereka, ya, kalau ingin bersama-sama dengan kami sebagai da'i, ya. Okey, jadi peluang keusahawanan ni kita baru tubuh. Tiap-tiap tahun kita menganjurkan convention untuk mengiktiraf. Ini gambar-gambar pengiktirafan convention yang kita buat, dan tahun ini lebih istimewa. Kenapa? Kerana tahun ini convention kita dirasmikan oleh Yang Amat Arif Datuk Haji Dr. Muhammad Naim Mokhtar, Ketua Hakim Syari'i Malaysia. Ketua Hakim Syari'i Malaysia datang merasmikan convention Wasya Shop Berhad. Kalau itu tidak dianggap sebagai endorsement daripada Badan Kehakiman, saya tak tahulah apa lagi nak anggap sebagai endorsement, kan? Jadi saya lupa nak sambung cerita tadi. Saya berbahas dengan seorang tu tentang hibah. Ya, dia kata hibah tak adalah Quran apa semua. Saya habis ceramah dekat masjid. Sebab tu di ceramah sekarang ni saya tak berceramah kat masjid lah, sebab satunya saya tak sempat nak ambil tauliah. Jadi saya tidak ada tauliah untuk berceramah di masjid. Kalau yang nak berceramah kat masjid tu lah orang yang ada tauliah aja. Orang yang tak ada tauliah berceramah kat masjid tu berceramah secara haram tu boleh ditangkap. Saya tak nak saya kena tangkap.
Kan saya tak ada masa nak pergi interview apa benda semua ni, tak ada masa sebab kerja saya banyak. Ya, jadi saya biarkan sahabat-sahabat saya, perunding-perunding saya, ada antara mereka yang mempunyai tauliah, mereka lah yang pergi berceramah di masjid-masjid. Ya, kalau tak ada tauliah jangan bagi ceramah tuan-tuan kat masjid, nanti kena tangkap. Ya, jangan pandai-pandai bagi ceramah. Ya, okey. Jadi orang ni cakap dengan saya sampai ke tahap akhirnya saya dah tak tahu apa lagi nak cakap dengan dia. Saya pun cakap tak apalah, kalau kita tengok sebenarnya hibah ni pun dah banyak kes diluluskan di mahkamah syariah. Dia jawab apa dengan saya? Dia kata masalahnya hakim-hakim syariah di Malaysia pun tidak faham hukum syarak, kata dia. Macam tu sekali dia cakap. Kalau hakim-hakim dah tak faham hukum syarak, Assalamualaikum lah, saya minta diri balik lah. Malas lagi dah nak bercakap dengan dia. Ya. Tapi hari ni untuk pengetahuan rakan-rakan dekat luar sana, perunding-perunding kewangan yang melihat FB Live, dan juga kepada rakan-rakan daripada syarikat pengurusan harta lain yang juga melihat FB Live saya ni, saya nak bagi tahu bahawa convention kita pada tahun ini dirasmikan oleh Ketua Hakim Syariah Malaysia. Saya rasa itu adalah satu endorsement, ya, endorsement yang sangat kuat kepada bukti keberkesanan dokumen-dokumen kita mengikut hukum syarak. Kalau dokumen kita tak ikut hukum syarak, banyak kena reject apa semua, takkan Ketua Hakim nak datang rasmi dah. Okey, next. Dan bagi perunding-perunding yang cemerlang, kita bawa perunding-perunding kita pergi melancong secara percuma, kan? Pergi umrah, pergi Turki, pergi Korea, pergi Australia, pergi Indonesia, ya. Dan tahun ini kita ada dia pergi Korea tu sebelum COVID-19 tahun ini kita ada nak pergi Jeju, kita ada nak pergi Kazakhstan, ya. Jadi kita bagi yang cemerlang, kita akan bagi reward trip percuma, ya. Mana nak dapat, kan? Next. Potensi industri, ya, potensi industri, fokus kita tuan-tuan dan puan-puan daripada awal bismillah tahun 2004 sampai hari ini tidak berubah langsung. Fokus kita adalah untuk membina usaha dakwah, dan potensi industri ini adalah sangat besar, tidak berhabisan. Selagi ada bayi dilahirkan, selagi ada orang yang mati, selagi ada orang Islam yang berkahwin, selagi ada orang Islam memiliki harta, selagi itulah potensi industri ini ada. Cuma kita yang terlibat dalam industri ini perlulah mempunyai nawai itu yang betul. Perlu faham bahawa apa yang kita buat adalah lebih besar sebagai satu usaha dakwah berbanding dengan satu bisnes, dan dia merupakan satu fardu kifayah. Ya, next. Apa yang perunding akan nikmati? Ya, orang tanya, jadi perunding WhatsApp Shop ni dapat apa? Selain daripada dapat trip melancong tadi, apa benda semua tadi, dapat akses kepada pelbagai sistem yang sentiasa dipertingkatkan semenjak 15 tahun lepas. Pembangunan sistem kita tuan-tuan bermula daripada 15 tahun lepas. Bukan bermula tahun ini, bukan bermula tahun lepas, 15 tahun lepas, dan ia sentiasa dipertingkatkan daripada masa ke semasa. Kemudian tuan-tuan sebagai perunding akan dapat akses kepada ilmu fiqh mawaris yang mantap daripada syariah berkepakaran. Semalam panel syariah kita Dr. Liza Muhammad Syed, Dr. Liza Muhammad Syed FB Live, ya, di masjid, di FB Live, FB rasmi Masjid Fisabilillah Putrajaya, Masjid Raja Haji Fisabilillah Putrajaya, ya. Tetapi dia tak cerita secara terperinci. Di perunding-perunding WhatsApp Shop berkesempatan untuk berjumpa sendiri dengan panel syariah. WhatsApp Shop kita tidak ada amalan nak suruhkan perunding daripada WhatsApp Shop ada sesuatu yang kita tak, kita sangat telus. Perunding apa saja ada soalan, tanyalah panel syariah kita sendiri, ya, bila berjumpa dalam majlis-majlis ilmu. Jadi ada akses kepada panel syariah kita yang semuanya bermantap, ya, semuanya berilmu tinggi dalam bidang fiqh mawaris. Kemudian perkhidmatan yang terbukti berkesan, ya. WhatsApp Shop tadi tunjuk testimoni, ya. Kita bukan beroperasi baru, kita dah lama beroperasi. Ada ramai waris-waris, ada ramai pelanggan-pelanggan kita, dan perkhidmatan kita terbukti berkesan. Terbukti, dah bawa pergi mahkamah syariah, dah settle. Ya, kes hibah yang kita dapat settlekan lebih daripada 300 kes hibah daripada mahkamah syariah seluruh Malaysia. Kes harta pusaka yang kita dah settlekan lebih daripada 350 kes harta pusaka yang kita dah selesaikan. Semuanya itu terbukti, bukan cakap teori, cakap mulut, cakap okey pada masa akan datang kita. Tak ada, memang kita dah buat dah. Proven records, ya. Modul latihan online yang sangat komprehensif. Hari ini memang saya nak ajak kawan-kawan dekat luar sana supaya bersama-sama dengan saya untuk berjuang di dalam ilmu ini, dan semua kita punya latihan kita, boleh kata hampir semua sekarang dibuat secara online. Jadi tak ada masalah nak datang pejabat dan sebagainya, tak ada masalah. Dan paling penting tuan-tuan dan puan-puan, sebagai perunding, tuan-tuan diberikan kebenaran untuk membawa nama WhatsApp Shop Berhad pada name card tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan dibenarkan mengikut undang-undang untuk memperkenalkan diri saya adalah wakil daripada WhatsApp Shop Berhad. Adakah
brand ini mempunyai makna? Ya, brand ini mempunyai nilai yang sangat tinggi kerana kita telah beroperasi sejak 15 tahun lepas. Kita bukan ABC Sendian Berhad, kita adalah Wasiah Shop Berhad. Ya, jadi kalau tuan-tuan nak pilih jadi perunding kita, tuan-tuan akan diberikan kebenaran untuk membawa lambang Wasiah Shop di dada, kan? Lambang Wasiah Shop di dadaku. Diberi kebenaran. Siapa yang sesuai untuk bersama-sama dengan Wasiah Shop dalam perjuangan ini? Yang pertama, perunding takaful dan insurans. Kenapa? Perunding takaful hari-hari duk cerita hibah takaful bayar hutang, hibah takaful bayar harta pusaka, fee harta pusaka, hibah takaful tebus pusaka apa semua tu. Ya, kita di Wasiah Shop kita ada satu perkhidmatan yang kita panggil sebagai istiqman. Ya, yang telah diluluskan oleh panel syariah kita, yang mana perunding takaful boleh menawarkan perkhidmatan istiqman ini kepada pelanggan-pelanggan mereka sedia ada, ya, yang mana hasrat bayar hutang bagi pada mak apa benda semua ni, sedekah jariah semua ni, hasrat itu confirm tercapai. Berbanding dengan hibah takaful bagi pada isteri, lepas tu minta isteri tolong bagi mak dan sebagainya, belum tentu akan tercapai. Yang itu boleh tengok saya punya video-video lepas-lepas tentang hibah takaful, ya. Perunding unit trust. Saya dulu tahun 1998 saya pun perunding unit trust di RSB, ya. Bila market macam sekarang ni temonong kan. Tetapi market crash itulah yang membawa saya kepada dunia perancangan dan pewarisan harta. Ya, tadi saya cerita kan 1998 saya berjumpa dengan Allahyarham Ustaz Haji Rizwan Awang pada masa market crash tu. Ya, jadi market crash menyebabkan saya terjebak di dalam industri perancangan harta secara syariah ini daripada tahun 98 sampai hari ini. Alhamdulillah Allah rezekikan saya. Apa yang paling sebenarnya yang paling seronok saya buat kerja ni tuan-tuan, it's not money, bukan sebab duit kan. Saya tak kaya mana pun, saya akui saya tak ada rumah besar cantik, tak ada kereta besar menjala semua kan, ada motor besar, tak ada. Saya semua tak ada benda tu. Keluarga saya selalu tegur saya ni sangat obses dan workaholic dengan kerja saya. Ya, saya sangat workaholic dengan kerja saya sangat obses dengan kerja saya tak pernah berhenti bekerja, tak pernah berfikir bagaimana nak memperbaiki mutu perkhidmatan, bagaimana nak tolong orang Islam merancang harta secara efektif. Tak pernah berhenti berfikir semenjak tahun 1998 sampai hari ini. Tak pernah berhenti, 24 hours. Dalam tidur pun mimpi tentang perancangan harta. Kenapa tuan-tuan? Sebab saya ada salah satu daripada 3 perkara yang tak putus daripada anak Adam selepas kematian dia, iaitu ilmu yang bermanfaat. Saya buat kerja ni saya seronok sebab saya dapat tolong ramai orang. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan sana bersama-sama dengan saya, ya, untuk belajar ilmu ni. Perunding Wasiah Shop ada akses untuk saya train secara peribadi. Perunding-perunding ni, walaupun saya ada tim trainer saya, tetapi saya juga train secara peribadi perunding-perunding ni untuk melengkapkan ilmu mereka. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, mari kita menyertai perjuangan ini bersama Wasiah Shop. Sebab apa? Sebab pelanggan adalah amanah. Bila kita bawa pelanggan kita, tuan-tuan semua kena ingat, J. Abraham ajar. Siapa yang belajar J. Abraham, dengar ya. J. Abraham ajar bahawa client is somebody under your protection. You will do anything, anything in your capacity to protect your client's interest. Customer is somebody who pays you for your service. Seorang yang membayar, tuan-tuan dan puan-puan. Bila dah bayar, dah habis cerita. Client, dia akan bersama kita sepanjang umur. Saya lalui pengalaman ini sebab saya sendiri buat marketing. Saya sendiri tahu, saya sendiri ada pelanggan, ya. Pelanggan, kalau dulu masa saya buat unit trust, especially dalam keadaan macam ni, minta maaf lah orang unit trust, pakar lah benda ni, saya dah lama tinggal, saya dah tak pakar lah, ya. Tapi masa itu saya relate dengan pengalaman saya masa itu. Bila saya minta klien bagi recommendation siapa kawan-kawan dia yang saya boleh approach untuk introduce pelaburan di Rashid Hussain, not any kind of institution, this is Rashid Hussain. Tan Sri Rashid Hussain was the mogul of financial industry in Malaysia pada ketika itu, tahun 1997-98, ya. Jadi bila saya tanya klien saya, boleh tak recommend kawan-kawan, klien saya takut nak recommend. Sebab apa? Sebab klien saya kata kalau aku recommend kawan aku, nanti kalau rugi pelaburan dia kan, kawan-kawan aku blame aku balik. Tak nak lah aku, kata dia. Aku tak apalah, aku dah kenal kau, aku ambil risiko dengan kau lah. Okey lah, tak apalah, kata dia. Ya. Tetapi dalam industri perancangan harta, bila saya minta referral daripada pelanggan saya, dengan lajunya pelanggan saya bagi referral. Sebab dia tak nampak ini sesuatu yang merugikan. Malah dia nampak
dia sama-sama membantu untuk menyebarkan ilmu ini kepada masyarakat. Ya, jadi perunding unit trust dalam keadaan sekarang bukan saya kata tinggalkan kerja anda sebagai perunding unit trust, tak, kekalkan kerja anda sebagai perunding unit trust, tetapi sebagaimana saya melalui pengalaman ini tahun 98 bila market crash, saya termasuk ke dalam bidang ini. Anda juga boleh melalui pengalaman yang sama, boleh menjadi perunding kita sama ada full time ataupun sama ada part time, boleh, tak ada masalah. Ya, kita apa punya training semua online, tak ada isu pun. Ya, jadi boleh bersama-sama dengan kita. Rent, ya, real estate negotiator, ya, anda ada pelanggan yang membeli rumah dan anda tolong uruskan pinjaman. Anda tahu tak rumah yang dibeli oleh pelanggan anda itu dalam pinjaman boleh dihibahkan? Tak tahu? Sekarang anda tahu kan? Join WhatsApp Shop. Kita akan bagi tahu bagaimana kaedahnya. Ya, operator umrah, ya, boleh join kita, dan sesiapa sahaja yang berminat untuk berdakwah membantu umat Islam di dalam perancangan harta secara syariah boleh bersama-sama dengan kita. Asalkan nawaitunya betul. Nawaitunya ingin bersama-sama. Ini adalah satu perjuangan. Ini adalah satu dakwah. Ini bukan sekadar satu bisnes. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan tahu, kita telah menawarkan diskaun 35%. Pendaftaran untuk menjadi perunding kita adalah sebanyak RM800. RM800 asalnya. Tetapi dibagi 35% diskaun. Maknanya sehingga 30 hari bulan Jun cuma bayar RM520 sahaja. Ya, RM520 orang kata mahal lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, WhatsApp Shop Berhad ialah syarikat amanah yang corporate governance-nya setaraf syarikat senarai awam, yang rekodnya proven, yang profesional. Bukan syarikat-syarikat biasa yang tidak berdaftar sebagai syarikat amanah. Kan? Kita syarikat amanah. Kalau tuan-tuan bandingkan dengan syarikat amanah lain, saya rasa kita yang paling murah. Ya. Dan pada sesiapa yang mendengar dan sharing benda ini, ya, siapa-siapa yang dengar dan sharing benda ini, saya dengan ini menawarkan, yang datang, yang dengar hari ini, saya menawarkan 50% diskaun. Oh, macam Jekyll pula rasa, dua kali ni. Saya menawarkan 50% diskaun. Maknanya daripada 800 tadi, kalau dalam keadaan biasa diskaun sampai 30 Jun, bayar 520. Tetapi saya tawarkan 50% diskaun. Bayar 400 sahaja. Penjimatan RM400. Sesiapa yang berdaftar dengan link dan membayar sebelum 12 tengah hari 10 hari bulan April 2020 sahaja. Ambil gambar ni, snap gambar ni, https://bit.ly apa benda semua ni, ya. Dan cek link ini, cek link diskaun ini, link diskaun CEO ini di ruangan komen, ya, di ruangan komen ada juga dinyatakan dia punya ni. Dan kalau Sabah RM325, kalau diskaun 35%, tapi Sabah RM500 rasanya. Ya, RM500 fee pendaftaran asal. Kalau diskaun 50% maknanya tinggal RM250 sahaja. Dalam tempoh terhad sehingga 12 tengah hari 10 hari bulan April. Ya, tu dia kata Syikin. Ya, ini kalau kata tak tolong tak tahulah. Ya, dah lah dapat akses sistem kita. Dah lah dapat menggunakan nama WhatsApp Shop Berhad ini. Sudahlah dapat training yang ilmunya datang daripada pakar-pakar fiqh mawaris. Ya, bukan orang yang dengar-dengar, sekadar dengar-dengar. Memang pakar, PhD dalam bidang syariah. Kan? Dapat segala kelebihan pada harga, pada fee pendaftaran RM400 sahaja. Ya. Dokumen proven, terbukti. Ya, jangan ambil risiko bawa pelanggan-pelanggan anda pergi buat dokumen di syarikat-syarikat yang tak apa-apa, entah yang panel syariahnya pun tak tahu, yang lembaga pengarahnya pun kita tak kenal, ya, yang tidak dijalankan secara profesional. Nanti bila mati pelanggan kita, dokumen tak boleh dilaksanakan. Jangan ambil risiko itu. Kerana apa? Kerana pelanggan adalah amanah. Kita kena bagi yang terbaik untuk pelanggan kita. Pelanggan adalah amanah kita yang kita akan dipersoalkan di dunia dan di akhirat. Kita kena bagi yang terbaik. Kalau kita tahu dalam hati kita ada ragu-ragu, besok kalau pelanggan aku mati, company ni ada lagi ke tadi. Jangan ambil risiko itu. Jangan fikir, oh tak apalah janji aku dapat komisen. Bukan. Kalau di WhatsApp Shop kita tak train perunding kita begitu. Kita train perunding kita supaya mempunyai nawaitu yang jelas. Scroll kita punya shared values dekat website kita www.whatsappshop.com.my. Jadi kawan-kawan yang di luar sana yang rasa macam, oh ada pendaftaran
RM400 ya. Boleh hubungi sahabat-sahabat saya dekat sini, nanti masuk link tu, dalam link tu dekat Google Form tu nanti masukkan siapa nama pengenal anda. Jadi senang untuk kita trace. Tuan-tuan diperkenalkan oleh Azlina, diperkenalkan oleh Mazura, diperkenalkan oleh Noriwan ya. Yang tak dengar hari ni pun tak apalah. Janji dia masuk dalam link dan dia bayar RM400 sebelum 12 tengah hari 10 hari bulan April 2020. Tuan-tuan dan puan-puan, ini slide terakhir saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut tadi, di sebalik setiap ancaman ada peluang. Dan peluangnya hari ini ialah tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama dengan WhatsApp Shop Berhad. 50% diskaun sehingga 12 tengah hari 10 hari bulan April. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama-sama dengan WhatsApp Shop. Saya yang berpengalaman 22 tahun pengalaman dalam industri ini ya, akan turut sama membantu melatih tuan-tuan. Ya, saya bukan sekadar hearsay dengar dan sebagainya. Saya memang terlibat di dalam industri secara terus dari segi perkembangan ilmu, dari segi perkembangan undang-undang. Ya, saya bukan sekadar menguruskan syarikat sahaja, tetapi saya juga terlibat dari segi saranan pembangunan undang-undang yang bersesuaian dengan harta pusaka, dan saya tahu undang-undang sedang dalam proses perubahan. Orang yang tidak duduk di dalam situasi itu, dia agak-agak macam dia tahu tapi dia tak tahu sebenarnya. Ya, undang-undang sedang berubah. Pilihan terbaik untuk masyarakat Malaysia hari ini adalah untuk membuat perancangan harta mereka melalui Wasiah Shop Berhad. Jadi kawan-kawan financial planner kat luar, perunding takaful, kalau anda tak bawa produk ni anda rugi. Anda jumpa pelanggan anda akan tanya, saya nak hibahkan rumah jugalah, anda akan kata saya tak boleh tolong sebab saya hanya buat hibah takaful. Ya, perunding unit trust yang sekarang ni nak suruh orang invest balik susah, walaupun konsep averaging cost tu semua orang tahu. Saya pun orang unit trust juga dulu, kita tahu prinsip averaging cost semua ni orang tahu, tetapi orang keberatan untuk keluar sebab once bitten twice shy. Daripada 1 juta sekarang dia punya portfolio tinggal 500,000 ya. Jadi dia ada sikit susah lah ya, macam itulah lebih kurang ya. Perunding rent, real estate negotiator, anda boleh tolong pelanggan-pelanggan yang beli rumah dengan anda untuk membuat hibah harta bercaga di WhatsApp Shop yang dibangunkan melalui penyelidikan ilmiah dan ditapis secara profesional oleh panel syariah yang layak ya. Dan saya dapat lihat bahawa kerana COVID-19 ini sebenarnya perasaan orang ingin membuat perancangan harta tu adalah lebih kuat lagi sekarang, sebab kita dengar cerita COVID-19 kan, masuk hospital hari ni, semalam mangsa yang meninggal dunia semalam kan, masuk hospital hari ni, besoknya meninggal dunia. Begitu cepat COVID-19 itu menyerang dan menyebabkan kematian ya. Jadi hari ni orang lebih terdesak nak buat perancangan harta. Kerana apa? Kerana COVID-19 ni boleh hinggap kepada siapa-siapa pun ya. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ini, kawan-kawan yang ada dekat dalam ni ya, boleh wasiat tanah di Sabah dan Sarawak ke? Sarawak belum lagi, Sarawak kita baru masuk, Cik Amirku. Sabah kita dah boleh buat, tak ada masalah ya. Scroll kita punya website www.wasashop.com.my, tuan-tuan akan dapati bahawa kita sudah pun berkunjung ke Sabah untuk menghadap Menteri Undang-Undang Sabah, Datuk Aidi, yang berhormat Datuk Aidi, dan juga menghadap Ketua Hakim Syariah Sabah, Yang Amat Arif Ahmad Din. Jadi di Sabah insya-Allah segala persediaan sudah bermula. Di Sarawak insya-Allah dalam jangka masa terdekat tahun ini juga kita akan finalizekan untuk masuk ke dalam Sarawak ya, untuk masuk ke Sarawak. Jadi boleh Sabah dan boleh Sarawak. Kalau saya join jadi konten, boleh ke saya buat hibah di Sabah dan Sarawak. Sarawak macam saya sebut tadi Cik Amirku belum lagi, tapi di Sabah insya-Allah dah boleh ya, di Sabah. Jadi kalau kita ada pelanggan yang nak buat dia ada harta di Sabah, buat di Sabah dulu. Ya, itu dia punya ni. Sarawak kita akan maklumkan. Seluruhnya Malaysia keseluruhannya tak ada masalah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja yang saya nak kongsi pada hari ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas apa beza syarikat amanah dengan syarikat bukan amanah. Apa risiko yang dibawa oleh syarikat bukan amanah. Ya, sebab apa saya sebut tadi? Sebab ianya adalah amanah. Pelanggan ni adalah amanah yang kita akan dipersoalkan di dunia, dan paling takut sekali kita akan dipersoalkan di akhirat. Jadi bawalah pelanggan kita ke organisasi yang diyakini kepatuhan syariahnya, diyakini takbir urus korporatnya, dijalankan oleh profesional. Saya sebagai CEO, orang selalu salah anggap saya ni pengasas, saya boleh buat suka-suka hati saya. Tidak. Saya CEO, saya patuh kepada arahan lembaga pengarah. Ya.
lembaga pengarah akan beri arahan kepada saya apa polisi-polisi yang saya mesti carry out. Ya, saya tidak ada kuasa penuh ke atas WhatsApp Shop. Saya hanyalah seorang CEO yang menjalankan amanah yang telah diberikan oleh lembaga pengarah dan juga panel syariah. Saya mati hari ini, tidak ada masalah. WhatsApp Shop akan terus berjalan seperti biasa. Ya, sebab WhatsApp Shop adalah satu entiti syarikat amanah yang berdiri dengan sendirinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa 50% diskaun, 50% diskaun, RM400 sahaja. Sekiranya masuk ke dalam link, masukkan nama pengenal anda dan bayar online sebelum 12 tengah hari 10 hari bulan April. Selamat datang ke WhatsApp Shop Berhad. Saya menunggu tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bersama-sama di atas jalan dakwah ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah di WhatsApp Shop Berhad. Signing off.